Assalamualaikum dan selamat pagi. Itu dia tanggal 14 hari bulan Oktober, hari Khamis, hari yang istimewa terutamanya untuk rakyat Selangor yang masih tak ada air di sana. Apa khabar semua? Saya Nazrudin Rahman dan Farid On bersama kita. Hai Farid. Hai. Apa khabar? Rakyat Selangor perlunya bertahan kita. Tak apa, insya-Allah. Kabarnya ada berita yang baik juga sebab Kerajaan Selangor sekarang ni tengah berusaha keras untuk memulihkan keadaan bekalan sumber air bersih. Katanya mungkin petang ni. Mungkin petang ni itulah yang disarankan, insya-Allah. Jadi kita di Malaysia hari ini pun sekarang kerana masa pada hanya 1 jam saja, kita tak ada masa nak mukadimah. Kita terus ke pengisian kita pada hari ini. Kalau kita dapat lihat, insya-Allah berita menyatakan bahawa Selangor mungkin akan dapat bekalan airnya esok. Jadi kepada Fariha yang sedang mencatu air di rumah, saya jangkakan. Saya catu sebab rumah saya masih ada lagi tangki besar sebab kita duduk apartmen kan. Jadi tangki king kong macam awak cakap. Tangki king kong. Tangki king kong. Jadi masih lagi sikit. Cumanya ibu bapa kita catu masa. Mandi tu jangan lama-lama sangat. Jangan bazir-bazir air sangat. Gosok gigi tutup air dulu. Selalunya kan kadang-kadang kita ada orang dalam toilet dia suka gosok gigi sambil dengar air mengalir. Itu saya tak faham. Sampai sekarang saya tak faham. Saya cuba didik anak-anak saya juga. Itu semua kena tutup air. Kenapa kita nak buang air bazir begitu kan? saja? Dia memang kena dengar air tu mengalir sambil gosok gigi. Kononnya kononnya feeling gitu, relax begitu dengan deruan air kan. Jadi dalam kita mencatu air, Allahu Akbar. Nasib baik. Dalam mencatu buat air. gimmick pagi-pagi Pagi-pagi saya buka mas pula. Jangan lupa SOP kita, kan. Saya pun tak perasan. Tak perasan kerana ekonomi semakin pulih. Kita dah boleh merentas daerah, kita tengah ketakruan pasal air dan sebagainya. Tapi kepada anda semua yang sedang merentas desa, saya kalau merentas desa? Merentas daerah. Merentas negeri. Dan anda juga bakal merentas negeri. InsyaAllah. Pastinya kegembiraan tu, gembira juga tapi jaga juga segala SOP itu ya. Tepat sekali. Itu sebenarnya yang kita naklah kan, jangan terlalu gembira sangat. Gembira tu berpada-pada. Sederhana je. Jangan terlalu gembira. Takut juga kan orang-orang tu cakap kan, kalau kita terlampau takut nanti ada benda yang tak elok. Tepat sekali. Jangan angkuh dan bongkak sama sekali kan. Dan dalam kita cerita tentang merentas negeri, kita kongsikan jumlah kes yang baru yang bakal dilaporkan iaitu 7,950 kes. Jadi COVID-19 masih bersama-sama kita ya. Jangan kita lengah tentang SOP terutamanya bila kita jumpa yang tersayang di kampung. InsyaAllah. Kita doakan semakin supaya statistik semakin menurun insyaAllah. Baik. Nas, kita nak merentas negara. Negara pula ya? Kita nak merentas negara untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan terkini isu dunia yang sedang berlangsung ataupun berlaku sekarang ini. Jadi mungkin kita sama-sama saksikan paparan visual ataupun laporan yang telah disediakan oleh Amy Syai. Saksikan. Rangkuman berita luar negara minggu ini. Lebih 1.76 juta penduduk terjejas akibat banjir besar yang melanda wilayah Shanxi di utara China. Hujan lebat yang turun sejak minggu lalu menyebabkan beberapa kejadian tanah runtuh dan sejumlah rumah rosak teruk. Lapor media tempatan, lebih 120,000 penduduk dipindahkan segera dan 17,000 kediaman musnah di Shanxi. Banjir yang berpunca daripada hujan lebat sejak beberapa hari lalu turut mengakibatkan kerosakan sejumlah 470,000 ekar tanaman. Piala Thomas Malaysia sah ke suku akhir selepas benam Kanada. Malaysia mengesahkan tempat dalam suku akhir Piala Thomas 2020 selepas menewaskan Kanada 5-0 di Aarhus, Denmark. Kemenangan Malaysia disahkan perseorangan Eng Tze Yong, 21 tahun, yang mempamerkan aksi menarik termasuk kebangkitan menakjubkan dalam set kedua untuk menang 21-7, 21-19 ke atas pemain nombor 83 dunia, B.R. Songkrath. Perseorangan utama negara, Lee Zijia, berdepan saingan sengit pemain nombor 45 dunia, Brian Young, sebelum menang 21-18 dalam set pertama, tetapi mempamerkan dominasi penuh untuk menamatkan pertarungan selama 38 minit dengan kemenangan 21-13 dalam set kedua.
Malaysia seterusnya akan berdepan Jepun bagi penentuan juara kumpulan D petang ini. Baik, syabas kepada pasukan Malaysia terus untuk menyokong Malaysia untuk Piala Thomas kan? Piala Petang ni? Thomas kita membelasah Kanada 5-0. Tahniah diucapkan dan kita bakal berjumpa dengan Jepun iaitu orang kata match up terakhir untuk kumpulan D. Jadi syabas kepada tim Malaysia, teruskan usaha tapi tidak dilupakan insiden yang berlaku di Shaanxi, China. Kira-kira 2 juta penduduk mereka disisihkan. Jadi kita doakan yang terbaik dan itulah dia bencana-bencana alam yang sudah terjadi di seluruh dunia akibat climate change atau perubahan iklim. Baik, itu sedikit rangkuman ataupun rencah dunia yang kita saksikan. Kita nak teruskan pengisian Malaysia pada hari ini. Inspirasi untuk diri kita sendiri dan juga kita kongsikan bersama dengan rakyat Malaysia juga. Ini berkenaan dengan seorang gadis berusia 25 tahun ni. Ini saya pasti kalau tak semua orang yang berlaku pada diri yang boleh melalui fasa ini. Apatah lagi, dia ni bakal doktor. Lepas tu pada masa yang sama dia dah lebih 40 kali 40 kali ditidurkan untuk intubasi. Maknanya dia mengalami asma yang kronik. Awak pernah saya seorang pengidap penyakit asma sebab tu saya kecil. Dan ibu juga pun ada risau waktu saya kecil ni. Jadi sampai kepada zaman keremajaan tu semakin pulih, alhamdulillah. Dan saya ada soalan-soalan tanya sebagai seorang mantan patient penyakit asma ini ya. Dan kita bersama dengan Nur Syahira Ahmad Sofyan, seorang yang begitu kuat jati dirinya untuk kita mendalami kisah kehidupannya. Assalamualaikum Syahira. Waalaikumsalam Fitness dan Kak Fah. Kak Fariha. Okey, Syahira, sebelum kita dah nampak wajahnya. Okey, tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu sedikit latar belakang rangkuman berkenaan dengan kisah Nur Syahira ini. Kita sama-sama saksikan. Gadis kelahiran Kuantan, Pahang ini bercita-cita tinggi untuk bergelar doktor pakar paru-paru suatu hari nanti. Nur Syahira Ahmad Sofyan, 25 tahun, antara pelajar cemerlang yang berjaya lulus peperiksaan profesional di dalam bidang perubatan. Di sebalik kejayaan itu, banyak perkara yang dilalui kerana penyakit asma kronik yang dialami sehingga menyebabkan dia kerap dimasukkan ke hospital. Anak kedua daripada 4 beradik ini pernah ditidurkan ataupun menjalani proses intubasi lebih daripada 40 kali sejak dia berumur 5 tahun. Setiap kali diserang asma, paras oksigen dalam badannya akan berada pada tahap yang rendah dan menurun dengan cepat. Berbekalkan doa daripada keluarga serta semangat yang tidak pernah putus di dalam diri menjadikan Syahira terus kuat dengan ujian ini. Baik, itu sebelah sedikit berkenaan dengan Nur Syahira. Jadi ini pastinya bila kita dah tahu sedikit sebanyak ni, mungkinlah kita fikir, ya Allah, dah lebih 40 kali ditidurkan. Syahira, kami memang sangat-sangat salutlah dengan semangat anda sendiri. Anda seorang adiwira buat kita ya. Anda seorang adiwira. Jadi mungkin kita nak bertanya sejak bila Syahira mengidap penyakit ni? Okey, kali saya bersyukur kepada ilahi, alhamdulillah. Saya tak sangka perkongsian saya yang mulanya saya hanya muat naik untuk simpan peribadi dan alhamdulillah ianya kata tersebar dan saya bersyukur kerana perjalanan saya alhamdulillah dipermudahkan dan saya harap sedikit sebanyak perkongsian daripada kisah saya yang tak seberapa ini dapat memberi semangat untuk siapa saja dekat luar sana. Kalau anda ada cerita-cerita, jangan pernah berputus asa, teruskan usaha biar apa pun halangan dan cubaan. Kita kena yakin yang Allah sentiasa simpan yang terbaik untuk hamba dia. Syahira, maknanya memang sejak daripada kecil lah, memang awak telah mengidapi asma kronik. Betul, sejak dari 5 tahun. 5 tahun, maknanya sampai sekarang memang daripada 5 tahun tu kronik asmanya? Start pada 5 tahun, naik kepada sekolah menengah tu saya lebih kerap ke hospital dan saya sudah mula, orang kata setiap tahun tu saya akan diintubasi lah. Maknanya setiap kali serangan asma yang saya kena, mostly lah serangan tu agak teruk dan memerlukan saya ke unit rawatan rapi lah. Kalau saya kira matematik saya itu lebih daripada sekali setahun anda diintubasi ya. Kadang-kadang 2-3 tahun sekali setahun ya.
Betul, lebih. Kadang-kadang dalam setahun paling banyak saya rasa lebih pada 4 kali, 5 kali saya Astaghfirullahaladzim. dimasukkan ke ICU. Baik. Baik, bila kata dah lebih daripada 40 kali ditidurkan untuk intubasikan. Jadi bagaimana sebenarnya pengalaman tu bila doktor kata, Syahira, kami perlu tidurkan awak untuk supaya awak sembuh kan. Jadi pengalaman bila kata kita ni kalau dengar kata nak tidurkan sebentar, itu ada satu perasaan yang sangat menakutkan. Debaran dia pun lain macam. Bagaimana dengan Syahira sendiri? Sebab 40 kali pada mulanya memang bila doktor kata nak ditidurkan, doktor akan beritahu siap-siap lah. Beritahu saya dan keluarga yang saya akan ditidurkan atas sebab-sebab tertentu. Perasaan takut tu mesti ada. Kita tak tahu mungkin kita boleh bangun lepas ni atau tak. Jadi banyaklah bermain di fikiran. Perasaan takut, perasaan insafi. Tetapi nak tak nak ujian itu kita kena ikhlaskan ujian itu, kita kena redha dan alhamdulillah seperti saya cakapkan tadi, Allah memudahkan banyak perkara dan atas doa-doa yang saya tak tahu datang dari mana, Allah masih beri kekuatan itu, alhamdulillah. Saya sebagai mantan pesakit asma ini pernah juga melalui orang kata episod-episod sebegini rupa dan ada juga rawatan-rawatan alternatif. Ada orang kata kena makan daging buaya dan sebagainya dan juga aktiviti-aktiviti sukan untuk menguatkan paru-paru kita. Jadi dari pengalaman Syahira, ada ke cuba rawatan-rawatan alternatif dan juga aktiviti bersukan? Alhamdulillah, sebab dari kecil kan, mak of course cuba juga rawatan alternatif lain macam yang Encik Nas cakap tadi daging buaya Oh, dah cuba juga? Susu unta semua pernah cuba tapi mungkin tak ada rezeki lagi. Tak ada hasil. Mungkin belum rezeki tapi alhamdulillah mak dah cuba berusaha. Syahira? Saya boleh dengar ke? Boleh, sila. Okey, sementara tunggu housemanship ni saya ada join juga ada ke program aktiviti di gym X-Fit lah untuk persediaan diri saya juga dari segi pernafasan saya cuba improve lah, cuba perbaiki dari masa semasa di universiti saya juga saya pernah terlibat dalam aktiviti sukan macam futsal. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya cuba juga. Pernah tak masa tengah aktif tu tiba-tiba datang asma secara tiba-tiba? Pernah. Oh, pernah ya. Jadi buat masa tu kita berdua tengah berdiskusi, kalau tengah penyakit asma ni nak bersukan pun susah, tapi syukur alhamdulillah yang Syahira masih mampu menjalani aktiviti sukan ya. Alhamdulillah. Nak tanya juga kata lebih daripada 40 kali ditidurkan. Paling lama pernah ditidurkan? Paling lama tak silap saya mungkin dalam 2 minggu macam tu. 2 minggu macam tu lah. 2 minggu ya. Jadi bila kita klip mata, kita buka mata tu 2 minggu dah berlalu, macam ada tak ada sing di sana ya. Kesian awak. Betul. Saya bangun, saya tanya mak saya, the first thing saya tanya hari date apa? lah. Saya tanya hari ni berapa hari bulan. Which is benda tu saya tak berasa lah 2 minggu. Kan? Tapi itulah. Itulah the first thing yang awak tanya kan, hari bulan berapa ni yang saya dah bangun. Saya nak tanya satu lagi soalan lah. Kerana sekarang tengah wabak COVID-19 kan. Jadi sebab tu ramai pesakit-pesakit dimasukkan ke hospital dan ventilator digunakan. Awak pernah takut tak kalau saya masuk ke hospital terkena serangan tak cukup ventilator? Pernah tak anda risau? Pernah, sebagai orang kata regular customer di unit rawatan ramai. Regular customer. Waduh. Masalah kekurangan ventilator tu saya dah biasa hadap lah. Tapi alhamdulillah saya rasa pihak KKM terutamanya tim yang merawat saya, mereka berusaha yang sebaik mungkin untuk pesakit. Mereka mencari juga ventilator tu dan alhamdulillah saya tak pernah lagi lah tak dapat ditidurkan sebab tak ada ventilator. Alhamdulillah. Okey, Dr. Syahira, very soon insya-Allah. Kita orang kata kita doakan yang terbaik untuk anda yang terus cekal hati dan semoga terus membawa jati diri ini menjadi doktor yang berwibawa insya-Allah. InsyaAllah. Amin, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Syahira. Terima kasih Syahira. Semoga sihat semuanya. Saya nak
bergurau sikit dengan dia. Saya nak kata mungkin sekarang dengan KKM dengan hospital ada loyalty card begitu kan. Tapi macam tak kena pula kan, tak kena pula begitu. Baiklah, kita sarapkan semangat diri yang sangat tinggilah sebenarnya. Maknanya walaupun ada penyakit yang kronik, ini bukan asma biasa-biasa ini bukan yang sek gitu. Ini memang kronik tapi apa pun Syahira telah membuktikan bahawa itu bukanlah penghalang baginya untuk meneruskan mencapai cita-cita menjadi bakal doktor nanti. Sebut pasal mencapai cita-cita, satu lagi individu yang sentiasa cuba dengan sedaya upaya untuk mencapai cita-cita mereka adalah usahawan, Fariha. Dan usahawan yang kita akan bawakan ke Malaysia hari ini pada pagi ini merupakan pegawai pemasaran Moza Crunch. Pengasasnya juga sekali ya, Puan Sukina Ismail dan juga Nur Alizila Muhammad Zain juga bersama-sama kita. Baik. Dan ini kita nak bersama dengan Puan Nur Alizila Muhammad Zain, pengasas Moza Crunch dengan produknya. Kita saksikan. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Azila Zain, merupakan pengasas kepada jenama Moza Crunch. Kepakaran kami adalah menjadikan kondok yang berasaskan cheese mozzarella yang premium dan semestinya membuatkan anda tarik sampai ke langit. Okey, ramai yang terkesan sebenarnya disebabkan COVID-19 dan saya salah seorangnya, dan sebenarnya bisnes saya hampir ditutup pada COVID hari itu, dan tanpa saya mengenal erti berputus asa, saya bangkit semula dan hasilkan produk saya sendiri, iaitu produk kondok frozen. Okey, produk ni saya hasilkan sendiri dan olah, dan rasa dia sama seperti orang makan di restoran saya. Dan saya sangat bersyukur dapat keluarkan produk ni, dan alhamdulillah boleh lihat skrin di atas, saya ada promotion untuk RM3 pack untuk RM100 sahaja untuk sesiapa yang ingin merasa kondok Moza Crunch. Okey, kita ada 3 flavor, Moza Pop, Moza Crunchy dan juga Moza Cocoyo. Oleh itu, bukan itu saja, saya ingin membantu juga orang ramai yang terkesan sama seperti saya untuk dapatkan produk ini. Alhamdulillah, boleh tengok di poster, saya dapat membantu Puan Madiha, seorang peniaga Moza Crunch yang terkesan terdahulu dan dapat menghasilkan result RM10,000 dalam masa 12 hari sahaja dengan berniaga Moza Crunch. Dengan bermodalkan RM2,500 sahaja, anda akan dapat set lengkap lah seperti di skrin anda. So saya hanya ingin bantu 30 orang yang terawal sahaja untuk tahun ini. 30 orang terawal saya yang saya akan bimbing dan bantu mereka untuk daripada zero hingga ke hero lah, alhamdulillah. Dan anda boleh lakukan tindakan dengan segera dengan scan QR code sekarang di kaca TV anda sekarang. Baik. Dan boleh layari kita punya media sosial, Facebook dan IG, TikTok Moza Crunch, dan website www.30usahawanmoza.com. Baik. Itu dia pengasas Moza Crunch Nur Alizila Muhammad Zain. Woi, saya kat dalam pakai bawah emas ni teruja pula, meleleh pula air liur kat dalam ni ya. Terima kasih dia ucapkan. Terima kasih. Itulah dia. Bestnya kongsi rezeki kan. Berkongsi menjadi rezeki. usahawan dan nak bantu mereka yang terkesan dengan pandemik ini. Sama-sama untuk mencari rezeki yang halal, insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika, Abang Nas. Abang Nas. Cik. Cik. Nas. Pagi saya pagi hari. Wah, teruja kita. Kita akan bersama-sama dua individu yang istimewa untuk menceritakan tentang syarikat-syarikat yang gulung tikar dan apa kita boleh lakukan untuk mampankan diri dan menjadi seorang usahawan yang dapat menebus pemasaran dengan suatu fokus yang baru. Silakan. Baik. Kembali bersama Fariha dan Nazrahman dalam Malaysia hari ini, dan kita membawakan topik yang sangat dekat terutama kepada usahawan yang menghadapi kesusahan sambil melawan pandemik COVID-19. Kita sudah maklumkan disebabkan pandemik ini, isu global ini telah menyebabkan ramai yang terpaksa menjadi penganggur dan meninggalkan pekerjaan sebelum ini yang tiap-tiap bulan dah ada gaji besar dan sebagainya kan. Itulah dia, kita masih lagi berdepan walaupun kita baru saja dibenarkan merentas negeri dan ekonomi baru nak
pulih kan, kita baru nak memacu kembali. Tepat sekali. Jadi pakej-pakej bantuan dan rangsangan kerajaan sejak Mac 2020 sedikit sebanyak dapat membantu meneruskan perniagaan lah ya, dan membuat pelan kewangan dengan kemas dan teratur. Jadi saksikanlah laporan istimewa kita di Malaysia hari ini. Saksikan. Pandemik yang melanda dunia sejak tahun 2019 bukan sahaja merakut nyawa, malah turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi dalam dan luar negara. Ada sebilangan syarikat kecil mahupun yang besar terpaksa gulung tikar dan mengakibatkan kadar pengangguran bertambah. Lebih 10,000 individu diisytiharkan muflis sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak bulan Mac 2020 hingga Julai 2021. Walaupun begitu, masih ada syarikat yang bertahan dan mampu menjana kewangan. E-Dagang antara tumpuan utama bagi perusahaan kecil dan sederhana, dan beberapa lagi syarikat memanfaatkan platform ini untuk mengembangkan perniagaan. Kadar pengangguran rakyat Malaysia pada suku kedua tahun ini juga menurun daripada 4.8% kepada 4.6% berbanding suku kedua tahun lalu. Pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan disalurkan kepada rakyat demi meneruskan kelangsungan hidup. Rancangan Malaysia ke-12 meletakkan usaha dan merancangkan ekonomi menjadi fokus utama dengan memberi tumpuan kepada mengembalikan semula momentum pertumbuhan semua sektor ekonomi dan mewujudkan sumber pertumbuhan baharu. Apabila ekonomi dibuka semula, di manakah hala tuju kita usahawan Malaysia? Jadi perusahaan kecil dan sederhana serta mikro ya Fariha membentuk 98.5% daripada perniagaan-perniagaan di Malaysia dan menyumbang 40% daripada keluaran dalam negara kasar atau gross domestic product Malaysia. Jadi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC menyatakan 580,000 perniagaan iaitu 49% ke semua PKS di Malaysia ini berada di ambang kejatuhan. Satu statistik yang amat membimbangkan. Jadi kita bersama-sama dengan dua guest kita pada hari ini. Tetamu kita dipersilakan Fariha. Kita nak bersama dengan Datuk Syamsuddin Bardan, merupakan pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, dan juga usahawan Nur Anis Ayu Nordin secara maya bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kita mulakan wawancara kita bersama Datuk Syamsuddin Bardan ya, iaitu saya nak nyatakan di sini ada 6 pakej ransangan ekonomi yang berjumlah 8.6 bilion ringgit yang telah disisir dan diagihkan ya Datuk. Jadi kalau kita lihat statistik bahawa 49% daripada sektor PKSM di Rundung Malang dan berada di ambang kejatuhan, adakah dasar dan pakej kerajaan yang ditawarkan setakat ini mencukupi buat usahawan? Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat kepada apa yang berlaku, anggaran yang kira-kira 49% syarikat-syarikat itu akan gulung tikar adalah jika syarikat-syarikat itu tidak dibenarkan beroperasi pada bulan Oktober, menjelang Oktober. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita telah dibenarkan kebanyakannya beroperasi, dan yang paling penting untuk syarikat-syarikat ini adalah mereka mendapat peluang untuk menjana pendapatan. Kerana kalau mereka diarahkan tutup dan tidak mendapat sebarang peluang untuk menjana pendapatan dan terpaksa membayar fixed cost, sudah tentu itu amat sukar untuk mereka untuk bertahan. Dan kalau kita lihat tentang pakej rancangan ekonomi, yang paling penting adalah mengenai subsidi upah, di mana lebih daripada 18 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada syarikat-syarikat rupanya yang kecil dan sederhana untuk itu adalah sangat penting untuk mereka bertahan dan telah membenarkan kira-kira 300,000 syarikat untuk terus bertahan. Kalau tidak dibantu, sudah tentu mereka akan mungkin gulung tikar, dan ini telah juga memberi manfaat kepada kira-kira 2.9 juta pekerja. Jadi pekerjaan mereka itu dapat diselamatkan dengan adanya pakej rancangan ekonomi berkenaan. Baik. Kita nak tanya dengan Puan Nur Anis Ayu Nordin, merupakan usahawan bakery and pastry.
Jadi bila berdepan dengan keadaan sebegini, pastinya nak mempertahankan kan apa yang kita ada perniagaan kita, juga kita nak bayar kepada tenaga kerja dan sebagainya kan untuk mengelakkan daripada muflis ni, Puan Noranis. Puan Noranis mungkin boleh kongsikan bagaimana cabaran dan tekad diri untuk mempertahankan perniagaan ni dengan apa saja bantuan yang ada, bagaimana cara untuk keluar tu? Okey, Assalamualaikum. Alright. Okey, sebenarnya pada ketika itu of course macam takut apa-apa jadi pada company sebab kita dah bina sekian lama. So masa tu saya cuba fikir sebab kita tak boleh pergi buat kek dekat kedai sebab kita tak boleh berniaga masa tu kan. So tapi untuk saya hidup dengan kata duit tak ada masa tu. So kita cuma ada duit untuk kita makan saja. Kita nak pastikan anak kita semua keluarga kita ni. So apa yang saya buat, saya ada staff masa tu, saya ada 4 orang staff, saya selamatkan staff-staff saya sebab saya takut dia ada risiko untuk kena jangkitan ni. Jadi saya fikir-fikir, saya ambil semua, saya decided to keluar daripada kedai yang saya sewa. Saya terus duduk dekat satu rumah, saya sewa satu rumah, double story. Saya letakkan semua production saya di bawah tu dan atas tu adalah hostel untuk staff-staff saya. Jadi masa tu lah saya cuba mula balik di mana saya cuba menjual roti di di taman-taman sebab kat sini taman ada 5 taman. So bila saya belah dekat WhatsApp tu, everybody macam supporting sebab semua orang masa tu dia duduk rumah baca Quran satu kan. So masa tu dia orang beli, dia orang support lah each other. Even yang mana dah ada, yang mana yang orang kata nak bersedekah tu, dia orang kata, Anis, you buat roti ni, you hantar dekat frontliner semua. Masa tu. So masa tu lah saya boleh hidup sedikit, tapi of course staff-staff saya ni tidak bergaji. Tapi saya bagi dia orang tempat tinggal dan makan. Alhamdulillah saya dapat support daripada SOSO. Dia bagi subsidi RM600 dan dengan duit itu saya dapat tambah sedikit saja untuk bayar gaji staff. Itu majikan buat pengorbanan. Walau apa pun tak nak memastikan bahawa staff ni akan nak bagi semualah sebab sama-sama terkesan sebenarnya, majikan terkesan, staff pun terkesan. Itulah dia usahawan yang tak kunjung kalah, itulah dia arti usahawannya sebenar. Tahniah diucapkan Puan Noranis. Kita kembali kepada Datuk Syamsuddin ya. Kita berbalik kepada suatu statistik yang kita kongsikan tadi, seramai 10,317 individu diisytiharkan muflis sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac 2020 hingga Julai 2021 dan dijangka lebih 7 juta rakyat Malaysia dijangka menganggur dan 14 juta lah kalau kita jangkakan bahawa seorang yang muflis tu juga mempunyai satu tanggungan gitu. Jadi adakah adil untuk usahawan-usahawan disenarai hitam akibat penanganan pandemik ini? Pendapat Datuk Syamsuddin. Saya merasakan bahawa untuk menerai hitamkan usahawan-usahawan ini saya rasa adalah tidak adil kerana apa yang berlaku dalam masa pandemik adalah sesuatu yang memang amat sukar kepada semua orang dan saya merasakan bahawa mereka-mereka ini seharusnya diberikan peluang untuk hidup semula selepas kita menjalani keadaan daripada pandemik kepada endemik. Dan saya merasakan bahawa mereka-mereka ini harus dibantu. Dan yang paling penting adalah mereka-mereka ini harus diberikan apa yang dipanggil sebagai literasi keuangan ataupun financial literacy. Dan saya merasakan juga usahawan-usahawan ini boleh merujuk kepada AKPK di bawah Bank Negara untuk mereka diberikan bimbingan dan juga menstruktur semula hutang-hutang mereka dengan institusi-institusi kewangan. Jadi mereka harus dibantu untuk pulih semula dan menjana kehidupan mereka seperti biasa. Baik. Datuk, bila Datuk cakap begini kan, kita tahu bila muflis ni satu benda yang semua orang tak nak kalau boleh kan. Tapi disebabkan ini isu global, Datuk. Ini bukan disebabkan individu itu lalai dan sebagainya, tapi ini isu global yang menyebabkan seseorang itu jatuh. Jadi adakah bagaimana pendapat Datuk sendiri, Akta Insolvensi 1967, adakah perlu kita pindah kembali untuk membantu usahawan-usahawan ni? Sebab kalau kan hadnya 100,000 tu pun dah, kalau hutang dah boleh disebabkan boleh bankrupt kan. Mungkin bagaimana pandangan Datuk sendiri? Ya, sebenarnya walaupun ini adalah isu global, kebanyakan mereka yang terlibat ini sebenarnya adalah pemain-pemain dalam negeri, bukan pemain-pemain luar negara. Ya. Jadi saya merasakan bahawa mereka ini harus diberikan peluang semula
dan mereka harus diberikan bantuan soft loan ataupun moratorium untuk hutang-hutang mereka dan menstruktur semula hutang-hutang mereka dan jangan dimufliskan mereka. Kalau kita memufliskan mereka, jadi ini akan menyukarkan banyak pihak dan akan sebenarnya membantutkan apa-apa juga inisiatif keusahawanan yang mungkin mereka ada. Tetapi mereka juga ini harus melihat semula cara mereka berniaga. Mungkin mereka tidak boleh membuat perniagaan secara konvensional. Mungkin mereka terpaksa pergi kepada digitalisation saluran yang lebih sesuai. Datuk? Ya. Okey. Baik. Okey, mungkin proses digitalisasi untuk usahawan kita supaya lebih mampu berdaya saing di pesada dunia ya. Jadi kita bertanya kepada Puan Nuranis yang insya-Allah sebagai seorang usahawan pastry, satu hari mana tahu kita boleh menikmati pastry-pastry atau produk Puan Nuranis di seluruh dunia, mungkin di Germany atau di Perancis begitu kan. Tapi usahawan harus akur dengan realiti bahawa tabiat pembelian runcit ni berubah. Para pengguna lebih kepada pembelian atas talian seperti yang Puan Nuranis nyatakan tadi kan. Banyak orang duduk kat rumah mengaji Quran. Kita bantulah usahawan kita secara atas talian. Jadi apakah komen Nuranis dan apakah usaha Puan untuk berubah arah? Mungkin menambah baik teknologi, penggunaan teknologi dan digitalisasi. Bagaimana Puan Nuranis? Okey, alhamdulillah sebenarnya dengan pandemik COVID-19 ni kita membuka mata usahawan-usahawan ni yang biasanya dia rasa dalam keadaan selesa, tiba-tiba benda ni berlaku, dia buka mata. Dia akan fokuskan lebih kepada online marketing. Macam saya terpaksa belajar balik nak faham macam mana nak improvekan balik online marketing. So banyak saya belajar dengan banyak sifu-sifu supaya saya boleh improve dan saya boleh menjual dengan senang melalui online. Sebab banyak sekarang TikTok lah cara nak berniaga dari different. So macam kita ketinggalan, kita terpaksa kejar teknologi. Tepat sekali, itulah dia usahawan sejati. Kita kejar teknologi untuk memberikan kita daya saingan ya. Untuk terus membantu kumpulan 50% terbawah atau B50, kerajaan semalam telah mengumumkan inisiatif terbaru pasca pembentangan RMK 12. Alhamdulillah dinamakan Program Pengurusan dan Ketahanan Kewangan yang bakal dilaksanakan oleh bank-bank di Malaysia untuk usahawan kita. Maknanya antaranya pengurangan faedah dan juga pengurangan bayaran ansuran. Jadi dengan bantuan yang disediakan ini, apakah saranan Datuk untuk usahawan yang semakin lama semakin sempit dan masih takut untuk menceburkan diri, mungkin telah terluka dengan wabak pandemik ini dan masih takut untuk menceburkan diri semula? Saranan Datuk Syam, silakan. Sebenarnya kita harus segera mengambil pengejaran apa yang berlaku semasa pandemik dan kita harus move on ya. Dan mengambil peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu semula usahawan-usahawan ini, dan kita harus berani menuju kepada alaf baru ataupun norma baru supaya kita dapat membina semula perniagaan kita ya. Dan itu adalah amat penting kerana walaupun apa yang berlaku semasa pandemik itu amat pedih saya rasakan, tetapi dengan adanya peluang yang diberikan ini kita harus mengorak langkah kita ke hadapan dan diharapkan bahawa usahawan-usahawan ini dapat membina semula perniagaan mereka, mengambil peluang yang diberikan oleh kerajaan dan menjadi usahawan yang berjaya. Dan nanti kita akan dapat sekaligus juga memberikan peluang-peluang kepada anak-anak muda kita untuk diambil semula bekerja. Kita lihat bahawa pengangguran kita sekarang ini adalah 4.6% dan tetapi juga yang kita amat risau adalah bahawa ramai di kalangan mereka-mereka menganggur ini adalah anak-anak muda dan ratusan mereka menganggur di kalangan anak muda itu amat tinggi, kira-kira 12%. Jadi bila usahawan-usahawan ini mula establish themselves semula, jadi mereka akan memberikan peluang-peluang mereka ini untuk diserapkan dalam pasaran kerja. Baik Datuk. Baik, terima kasih di atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF, dan juga Puan Nuranis Ayu Nordin. Diharapkan sekarang kita melihatkan banyak usaha kerajaan telah berikan kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada usahawan-usahawan kecil ni kan. Ada pertolongannya. Terus meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. 6 pakej rancangan ekonomi, 8.9 bilion ringgit telah dibelanjakan atau bakal dibelanjakan
untuk bukan saja rakyat Malaysia tapi specifically tertumpu kepada usahawan-usahawan kita pun ada juga ya, seperti geran khas PKS dan sebagainya. Jadi apa yang dikongsikan oleh Datuk Syamsuddin tadi amat membimbangkan ya. Kadar pengangguran 40.6% dan dalam 46% tu 12% adalah anak muda kita. Ya. Baik, kita mengharapkan adanya sinar baru untuk kita semua sebenarnya. Ini pun dah ada positif lah, langkah positif kan, dah boleh kembali merentas negeri dan sebagainya. Ya, kita boleh dengar. Kita berehat seketika. Kembalinya nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan kempen musim sejuk Syria. Semasa lepas ini dia Syai. Angelic Voice. Angelic Bokoh, Angelic Bokoh, Nampaknya kesusahan tidak mematahkan semangat rakyat Syria, terutama mereka yang telah terjejas dengan peperangan yang telah pun berlangsung selama 9 tahun. Oleh itu, jangan kita lupa musim sejuk hampir sampai dan apabila musim sejuk tiba, paras suhu jatuh di bawah paras 0 darjah Celsius. Lebih daripada 3 juta pelarian dan 6.5 juta yang diusir dari tempat tinggal mereka akan memerlukan bantuan kemanusiaan. Jadi kita bersama dengan Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rezwan, iaitu pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, untuk menceritakan tentang inisiatif mereka. Assalamualaikum Encik Luqman. Waalaikumsalam Nas, apa khabar? Persilakan dengan presentasi anda tentang program Peduli Insan Malaysia. Silakan. Okey, baik. InsyaAllah pertama sekali saya cuba untuk memperkenalkanlah siapa Peduli Insan. Peduli Insan adalah sebuah NGO yang mana kita cuba untuk membantu dan melihat dunia ini lebih baik daripada orang-orang yang, maksudnya kita tidak mahu melihat saudara-saudara kita yang menghadapi kesukaran dalam keadaan yang mereka sebahagiannya sedang berhadapan dengan musim sejuk, dalam keadaan mereka tidak ada persiapan yang secukupnya untuk mereka berhadapan dengan kesejukan yang kadang sampai mencecah minus 5 darjah Celsius. Itu satu perkara yang cukup kita kata membebankan. Jadi itu tugas Peduli Insan yang mana kita cuba sedaya upaya untuk membantu setiap yang kita kata nama kita berpeduli untuk kita membantu insan-insan yang kesukaran ketika ini, insyaAllah. InsyaAllah Encik Luqman. Jadi apakah kempen yang sedang dilaksanakan oleh Peduli Insan dan di manakah lokasi bantuan kemanusiaan ini bakal dijalankan? Okey, baik. InsyaAllah pada kali ini dalam kempen musim sejuk yang sedang kita buat, iaitu satu kempen yang kita cuba untuk membantu fokusnya kepada saudara-saudara kita yang berada di Syria. Yang mana kita tahu kalau musim sejuk datang ini, kesukarannya sukar untuk kita gambarkan dengan kata-kata. Tetapi bayangkan sebelum musim sejuk datang, mereka hidup dalam keadaan kita kata serba kekurangan, dalam keadaan 80% dari mereka hidup di bawah kefakiran, dan apabila datangnya kita kata musim sejuk dalam keadaan mereka kelaparan, keadaan tidak ada persiapan, tiba-tiba musim sejuk ini datang dalam keadaan yang mencengkam. Sudah tentu itu sesuatu yang sangat sukar untuk digambarkan, dan kami melihat sendiri ketika mana awal tahun ini sebenarnya, ketika mana kita pergi dan kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang berada di sana dalam keadaan cerita kepada kita apabila sampai, hampir semua sebut bahawa ada di dalam kem mereka anak-anak kecil yang baru meninggal, ada orang yang terpaksa ditempatkan di hospital akibat daripada kesejukan yang tak mampu mereka tanggung, dalam keadaan salji, dalam keadaan minus 5 kesejukan di sana. Dan kami, kalau kita boleh tengok dalam tonton dalam kaca TV sekarang ini, waktu kita pergi, kita dalam keadaan pakaian kita begitu tebal, dengan kelengkapan itu pun kesejuk sangat-sangat mencekam. Dan bayangkan dalam keadaan mereka ini tak berkasut sebagainya, dalam keadaan baju mereka cukup-cukup sahaja, dan ada sebahagian tak ada selimut. Jadi sudah tentu itu sesuatu yang sukar untuk mereka terima. Jadi itu peranan yang cuba kita ambil, iaitu kita bantu sekadar yang kita mampu, tetapi sekurang-kurangnya
mereka tidak terazab dengan kesejukan yang begitu teruk ketika ini. Astaghfirullahalazim. Istighfar panjang kita di MHI ya. Jadi boleh tak Encik Luqman Ustaz terangkan jenis bantuan yang bakal disalurkan kepada pelarian-pelarian Syria? Okey, apabila kita melihat dalam kesejukan ini ada dua bentuk kesukaran yang begitu kuat yang mereka terpaksa hadapi. Yang pertama sekali adalah sesuatu yang memberikan kepada mereka, maksudnya seperti pakaian, pemanas yang memberikan sedikitlah kehangatan kepada mereka, itu yang paling mereka perlukan. Dan yang kedua yang paling mereka perlukan seperti yang kita lakukan dalam poster iaitu makanan. Sebab tanpa kesihatan yang baik, tanpa makanan yang mencukupi, itu sesuatu yang akan memberikan kita menjejaskan kesihatan mereka. Jadi ini dua perkara yang mereka sangat-sangat memerlukan. Jika tanpa kedua ini, maka sebahagiannya akan mengalami kita kata kesakitan, ada yang sebahagiannya boleh membawa kehilangan nyawa lah. Ini akibat daripada anak-anak kecil yang kita lihat sendiri, yang maksudnya mereka tak boleh, kita kata tak mampu untuk duduk dalam selimut lama-lama, jadi mereka perlukan kepada pemanas dan bahan bakar yang diperlukanlah untuk memanaskan kemah mereka. Jadi dan Alhamdulillah ikut pengalaman kita, dan ini adalah tahun yang ke-10 yang kita buat dengan bantuan yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang berada di Malaysia ini, sangat-sangat kita kata memberikan perubahan dalam kehidupan mereka. Jadi setakat ini 10 misi ya Ustaz yang telah pun dijalankan? Betul. Tahun ini adalah tahun yang ke-10 insya-Allah. Tahun yang ke-10. Oleh itu apa kata kita sarankan orang ramai di Malaysia untuk menghulurkan bantuan, bagaimana caranya Ustaz? Okey, kalau kita nak bantu, dan Alhamdulillah saya percaya kita adalah satu, kita kata rakyat Malaysia cukup prihatin tentang saudara-saudara kita yang berada di Syria. Jadi kita boleh tengoklah di Kaca TV bagaimana kita boleh dapat transfer terus melalui akaun yang kita sediakan seperti CIMB, nombor akaun seperti yang tertera lah 800 993-348, dan begitu juga laman website kita www.puluhinsan.org, ataupun terus hubungi kita untuk kita jelaskan dan kita huraikan apa sebenarnya yang berlaku di Syria dengan lebih jelas dan lebih panjang dan baiklah, terima kasih Ustaz kerana memberikan ruang untuk para penonton kita memberikan sumbangan dan bantuan. Semoga Ustaz good luck to Ustaz lah dengan apa yang Ustaz ingin bawakan kepada pelarian-pelarian di Syria. Assalamualaikum ya. Dan kepada penonton-penonton kita di luar sana, hulurkan bantuan sebanyak mana yang boleh, terutama untuk pelarian Syria yang telah berdepan dengan peperangan sejak 9 tahun ini. Musim sejuk hampir tiba, dan tepuk tangan kepada kebaikan hati anda semua. Baik, kita berehat seketika di MHI dan kita kembali selepas ini dengan Fariha. Fariha, di mana anda? Kembali selepas ini. Kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih setia bersama kami. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan beli kebahagiaan melalui infak. Kita nak terus kenalkan tetamu kita, Ustaz Hanafiah Abdul Malik, pendakwah selebriti wakil Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fariha sihat? Sihat Ustaz. Ini Ustaz sekolah saya ni. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu kita tengok dulu Ustaz. Kita nak tahu juga, nak kenal juga berkenaan dengan Yayasan Ikhlas. Kita sama-sama saksikan. Jangan kita biarkan pesakit yang miskin ini terus sengsara, kecewa dan putus harapan. Saat ini, mereka tak mampu untuk membeli peralatan sokongan dan ubat-ubatan yang mereka perlukan. Ayuh kita menyumbang kepada kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka. Baik, itu dia sedikit paparan berkenaan dengan Yayasan Ikhlas. Ustaz, kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan beli kebahagiaan. Apa maksud beli kebahagiaan ni Ustaz? Serta kaitannya dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bila kita sebut beli kebahagiaan ini bukan memiliki, tetapi kebahagiaan ini bila memberi. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW sepanjang bulan Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Dan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW demi menyambut seruan Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi yang besar antaranya adalah suka bersedekah. Bila bersedekah, kita meringankan bebanan kawan-kawan kita,
sahabat handai kita dan umat Islam dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Terutamanya dalam program bantu pesakit sihat. Kita membantu ramai orang yang sedang sakit untuk sihat. Sakit yang paling dahsyat pada hari ini dipanggil wabak COVID. Wabak penyakit yang merebak. Dan sebelum itu berlakunya wabak ini, banyak yang lumpuh, banyak yang stroke, banyak yang sakit. Di kalangan mereka ini, kebanyakan mereka yang berada di tahap sangat susah. Miskin, dari sudut faktor ekonomi mereka begitu lemah. Sampai nak makan satu hari pun susah. Tapi tuan-tuan dan perempuan, mereka ditimpa tangga lagi. Iaitu, mereka sakit. Ada anak yang sakit, ada anak yang lumpuh, ada ibu dan ayah yang lumpuh. Kat mana mereka nak mengadu? Maka saya, Profesor Dr. Muhayya, dan kemudiannya bekerjasama dengan Yayasan Ikhlas juga membantu oleh hospital-hospital terpilih untuk mendapat data-data siapa yang benar-benar susah, siapa yang benar-benar layak menerima bantuan. Dan kami pergi ke rumah mereka, ziarah mereka dan beri bantuan. Kami memberi bantuan, contohnya yang pertama kita bagi bantuan kursi roda. Lepas tu kita bagi bantuan katil khas, tilam khas, kerusi khas, alat bantuan pernafasan dan juga belanja untuk pergi ulang-alik ke hospital, juga bantuan perubatan. Mereka ini memanglah mungkin bantuan kami tidak dapat membantu sepenuhnya, tetapi dapat membantu mereka meringankan bebanan mereka. Ada satu kes Fariha, ayahnya berpendapatan RM700, tetapi perbelanjaan anaknya yang cerebral palsy setiap bulan RM800. Macam mana nak mengadu, berpinjam dengan orang kiri kanan, dan akhirnya bebanan itu amat berat bagi seorang ayah yang ditimpa kemiskinan dan menjaga anak yang sedang sakit. Bukan setahun dua, 13 tahun. Ya Allah, ujian yang berat pada mereka. Jadi, Yayasan Ikhlas bekerjasama dengan hospital-hospital pilih untuk mendapat data dan kami pergi membantu mereka. Bila kami bantu mereka, dapat ringankan bebanan mereka, mereka mengukirkan senyuman. Semua pahala tersebut, tuan-tuan, akan mengalir kepada akaun tuan-tuan sebagai seorang penyumbang yang menyuruhkan sedekahnya yang bakal mendapat naungan VVIP di bawah arasy Allah nanti sebelum dimasukkan dalam syurga di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan dan perempuan, rebut peluang ni. Rebut peluang ni. Rugi kalau kita tak rebut. Wallahualam. Baik. Bila Ustaz cakap berkenaan dengan kempen bantu pesakit sihat ni, macam mana kalau masyarakat nak turut serta untuk kempen ni Ustaz dari Yayasan Ikhlas? Di kaca TV kita boleh ambil gambar dan tuan-tuan boleh hubungi di talian 0389265954 ataupun tuan-tuan boleh terus masukkan duit ke dalam akaun bank ataupun tuan-tuan boleh hubungi, tengok layar Facebook Yayasan Ikhlas dan ataupun hashtag bantu pesakit sihat. Kat situ tuan-tuan akan nampak berapa banyak pesakit-pesakit yang kita dah bantu. Tuan-tuan, saya pernah sakit dan ketika saya sakit tu, Allahu Akbar, ada orang membantu. Walaupun tidak dapat membantu sepenuhnya tetapi ringan. Kerana yang pertama, ada orang sayang aku. Yang kedua, ada orang doakan aku. Yang ketiga, ada orang cuba ringankan masalah ekonomi aku. Walaupun sakit kanser ni sangat sakit, tetapi diringankan dengan doa, ziarah. Jadi kami ziarahlah mereka yang sedang sakit ini. Mudah-mudahan dengan ziarah itu dapat meringankan kesedihan mereka. Wallahualam. Ustaz, untuk kempen ini berapa sasaran bilangan pesakit yang akan dibantu melalui kempen ini Ustaz? Kita perlukan dana 5 juta dan setakat ni dah terkumpul 2.7 juta. Dan kita perlukan lagi dana untuk orang ramai untuk merancangkan kerja kami untuk membantu dalam menjayakan program bantu pesakit sihat. Kita target seramai mungkin, setakat ini dah ramai dah kita bantu. Tapi kita nak bantu lebih ramai lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Moga-moga apa yang kita kongsikan hari ini Ustaz akan memanggil lebih ramai lagi untuk membantu dan menjayakan kempen bantu pesakit sihat ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itu dia Ustaz Hanafiah Abdul Malik, pendakwa selebriti wakil Yayasan Ikhlas berkenaan dengan beli kebahagiaan melalui infak.
Haji Nas. Asyik. Okey. Lama lagi insya-Allah saya dah InsyaAllah. masukkan nama dalam senarai sampailah saya ke Tanah Suci Mekah satu hari nanti. Fariha nak ikut sama? InsyaAllah. Malaysia pun dah antara negara Asia Tenggara yang membuka laluan untuk Itulah dia. umrah pertama kan. Ada travel bubble di Yeah. sana. Alhamdulillah. Baik. Jadi bercerita tentang travel merentas negeri telah pun dibenarkan dan kita bakal berlintas langsung di Plaza Tol Gombak untuk melihat keadaan di sana ya. Esok hari raya. Esok kita saksikan bagaimana. Kita dah lama tak tengok kan. Fenomena tu selalu balik raya kan. Esok Itu tengok dia. Jumaat. Dan Fariha pun antara mereka yang bakal bersama-sama mereka di sana kan. Selamat meredah. Pukul berapa nak keluar besok? Tak boleh beritahu. Nanti semua keluar. Nanti semua keluar sekali. Kita tak tahu nak keluar sebelum subuh dia nak keluarkan, selepas subuh ke. Tapi apa-apa pun sila bawa kenderaan anda dengan berhati-hati dan jangan lupa pantau SOP. Dah balik rumah, dah sampai kampung tu mesti lalang tinggi ni. Tolonglah mak terbasah lalang, pasang sink dan sebagainya macam-macam. Jadi saya ucapkan jadi kepada Fariha selamat membawa pulang ke kampung halaman ya. InsyaAllah. Saya rasa pastinya itu adalah suasana yang akan dirasai masa kita dulu sambut raya nak balik kampung. Itulah perasaannya. Sebab saya dah cakap dengan Mak Seda, saya nak makan ketupat. Wow. sebab dah 2 Saya tahun nak tak sambal rasa. goreng, saya nak ayam kicap. Itu memang 2 tahun bro. Tak balik kampung bro. Kesianlah ibu yang kena masak. Harap-harap hari pun tolonglah di dapur begitu ya. Jadi itu saja kami ada pengisian untuk Malaysia hari ini di pagi hari. Pada anda yang sedang merentas negeri, sila pantau SOP. Baik, jaga diri tau. Jaga kesihatan. Okey. Okey, kita sajikan anda dengan video-video ini. Khas untuk Fariha. Ni rumah kita. Selamat.